سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 20 baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ta'alluq iradah, itu tajuk dia. Dan ta'alluq iradah ini seperti ta'alluq qudrah dahulu juga. Seperti ta'alluq qudrah dahulu juga, iaitu ta'alluq iradah yang seperti dengan ta'alluq qudrah, ta'alluq pada tiap-tiap mungkin. Sepertinya adalah iradah ta'alluq pada tiap-tiap mumkinun. Qudrah pun sama, qudrah ta'alluq kepada tiap-tiap mumkinun. Tetapi di sini tak sama ni. Ta'alluq qudrah itu ta'alluq mengada, dan ta'alluq iradah ini ta'alluq menentu. Tidak sama situ. Dia kata seperti ta'alluq iradah, seperti ta'alluq qudrah, sama betul. mana ni? Ta'alluq pada tiap-tiap mungkinun, ta'alluq kepada perkara haruf. Tetapi ta'alluq qudrah itu dipanggil ta'alluq mengada, itu bahasa Melayu. Dan ta'alluq iradah ini bicara sekarang sifat iradah, ta'alluq menentu. Dia ta'alluq ni bahasa Arab, kemudian mengada bahasa Melayu. Ta'alluq menentu, ta'alluq bahasa Arab, menentu bahasa Melayu. Dia tak panduk lah, dia kena balik pada istilah asal Arab. Ta'alluq qudrah, ta'alluq taksir. Tu baru kena balik. Ta'alluq taksir, ta alif hamzah se ya ra, taksir. Dan ta'alluq iradah ini ta'alluq menentu, ta'alluq takhsis, ta khasa ya sa. Kena eja macam dahulu di Aikim tu. Di Aikim tu pernah dengar tak? Dia ajar bahasa Arab ada. Dia ajar bahasa Arab, disebut satu-satu kalimah. Hak ustaz orang ajar bahasa Arab tu dia eja. Ni kena eja jugalah. Ta'alluq takhsis, ta kha sa ya sa. Ni baru orang ni baru bunyi molek. Ta'alluq qudrah, ta'alluq taksir, mengada, memberi bekah, mengada meniada nah. Taksir ni memberi bekah. Memberi bekah ni bukan mengada saja, mengada, meniada, segala-gala yang berlaku ni lah adalah taksir, beri bekah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'alluq iradah, ta'alluq takhsis, ta'alluq ilmu, ta'alluq sama, ta'alluq basar, dipanggil ta'alluq inkishaf. Inkishaf, alif nun kaf shin alif fa, inkishaf. Ta'alluq kalam dipanggil ta'alluq dilalah. Itu kalam. Ilmu sama, basar sama, dia panggil ta'alluq inkishaf. Inkishaf ni nyata, tapi nyata tak samalah.
nyata daripada ilmu tak sama, nyata daripada samak tak sama, nyata daripada basar tak sama, tapi panggil nyata lah. Macam kita dengan ilmu nyata kita satu-satu perkara, dengan pendengaran nyata kita satu-satu perkara yang kita dengar, dengan penglihatan nyata kita satu-satu perkara yang kita lihat. Tu faham tak ni? Nyata jugalah panggil. Dengan ilmu yang diri kita nyata. Nyatalah. Kalau tak ada ilmu tak nyata, ada ilmu baru nyata. Kalau daripada sifat pendengaran nyata juga. Kalau orang pekak dia tak nyata dengan melalui pendengar, kita nyata. Pendengaran kita dengar tu nyatalah. Kemudian penglihatan basar nyata pula dengan basar. Itu ta'alluq ilmu samak basar inkishaf. Kita ambil dulu ni. Ambil biar dengar dulu. Tak apa, tak down nak tu pun. Ini istilah ilmu, nisbah pegangan kita faham sangat dah. Ta'alluq kudrah, fungsi kudrah memanglah mengada meniada, tu taksir. Fungsi iradah memang menentu, menetap, memutuskan, itu takhsis. Ada ni. Tapi cuma nama kita. Kita dah ingat, kita dah nak sebut nama istilah. Qudrah, ta'alluq dia, fungsi dia adalah mengada meniada. Mengada meniada dia panggil taksir. Memberi kesan, memberi bekas. Tu. Daripada ta'alluq iradah, menentu, menetap, memutuskan, dia panggil takhsis. Kalau daripada kalam pula, ta'alluq kalam dilalah. Dilalah ni menunjuk. Fungsi sifat kalam menunjuk. Kalau macam kita, fungsi sifat kalam, apa fungsi dia? Menunjuk akan kehendak kita. Tu ta'alluq sifat kalam. Kita ada sifat kalam, kemudian sifat kalam kita berfungsi dengan bahawa kita berkata-kata, maka daripada ta'alluq kalam kita berkata-kata, maka menunjukkan kepada kehendak kita yang sebenar. Dia panggil ta'alluq dilalah. Kita tak misal kita. Boleh nampak sikit. Sebelum kita kalam kita berfungsi, kita diam je. Orang lain bercakap begitu begini, kita nampak dah. Kehendak siapa-siapa kita nampak dah. Dilalah menunjuk daripada mana? Daripada ta'alluq sifat kalam. Tapi kita ni duduk diam je. Jadi tak nampak nak pergi kat mana kita ni. Tak nampak. Kita pun buka mulut, kita pun berkata-kata, maka menunjukkan apa yang kita nak. Itu ta'alluq kalam, dia panggil ta'alluq dilalah, menunjuk. Itu je panggilan ilmu. Ada ni. Itu bahasa Arab lagi tu. Tak susah lah. Hak bab pegangan tetap dah kitanya. Ta'alluq kalam Allah. Daripada ayat-ayat Al-Quran nyata kepada kita perkara yang wajib. Mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nyata dah. Ketahui ilmu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Nyata bagi kitanya Tuhan kata wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Menunjukkan bahawa Tuhan satu. Kita menunjuk tu daripada mana? Daripada Al-Quran tu lah. Nak menunjukkan kita perkara yang wajib, perkara yang harus. Tuhan cerita berkaitan kejadian makhluk. Nak cerita perkara yang mustahil. Lau kana fihi ma alihatun ilallah. Nak cerita perkara yang mustahil. Kalau ada Tuhan yang lain, mustahil ada Tuhan yang lain. Sebab apa? Kalau ada Tuhan yang lain, binasa langit dan bumi. Ini mana? Ambil mana tu? Penunjuknya mari mana? Mari daripada Al-Quran. Itu ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah dia panggil. Menunjuk. Jadi ta'alluq qudrah disebut sini ta'alluq mengada, ta'alluq taksir, ta'alluq iradah, ta'alluq takhsis, menentu, yakni takhsis. Kita biasanya hak Arab terjemah Melayu.
Oh ni kita Melayu kena pergi terjemah Arab dah. Dah bukan terjemah Arab ni. Melayu takluk mengada, kita pergi pada asal bahasa Arab lah. Apa dia takluk mengada? Takluk taksir. Memberi bekah. Beri bekah ni. Mengada, meniada, menggerak, mendiam, menghidup, memati. Ni kudrah belaka ni. Menjadikan apa? Menjadikan terang, menjadikan dengar, menjadikan duduk, menjadikan gerak, menjadikan diam. Ni takluk taksir belaka ni, kudrah. Iradah takluk taksis, menentu akan setengah daripada perkara mungkinun yang terdahulu. Itu takluk iradah. Kemudian takluk iradah, takluk kudrah sama, dia kata seperti. Takluk iradah ini seperti takluk kudrah dahulu juga. Hak dibicara sifat yang ketujuh tu. Seperti ikut mana ni? Iaitu takluk pada tiap-tiap mungkinun. Sebagaimana kudrah bertakluk pada perkara mungkinun, iradah pun bertakluk pada perkara mungkinun. Samalah. Dulu kita kudrah dahulu. Ketujuh kudrah sifatun ma'aniyun. Kuasa ataupun kuasa Allah. Iaitu sifat kudrah ni sifat yang sedia adanya pada zat Allah, yang dengan dia dengan sifat kudrah dapat mengada. Ni takluk. Dapat mengada tiap-tiap mungkin dan mentaddak akan dia akan tiap-tiap mungkin. Ni takluk kudrah. Mengada akan tiap-tiap mungkin dan mentaddak akan dia akan tiap-tiap mungkin. Ni hak kata takluk kudrah pada tiap-tiap mungkin juga. Takluk iradah, iradah pun sama ni. Dan iradah ini ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah, yang menentu akan mungkinun. Mungkin juga. Sama je lah. Kudrah takluknya pada perkara mungkinun. Iradah sama juga, takluknya pada perkara mumkinun. Mumkinun ni perkara yang jaizun, perkara yang harus ada, harus tiada, bukan perkara wajib dan bukan perkara mustahil. Sebab tu di bawah tu, maka tidak takluk keduanya, kedua kudrah dan iradah, dengan yang mustahil dan yang wajib, bukan takluk kudrah iradah dengan mumkinun yang harus juga. Mumkinun yang harus patula je lah, sifatun kasyifah je tu. Tak ada mumkinun yang mustahil, tak ada mumkinun yang wajib, mumkinun yang harus lah. Ni sifatun kasyifah je ni, nak menerangkan sahaja. Mumkinun ni apa? Jaizun. Mumkinun al-umurul lati yajuzu wujuduha wa adamuha. Perkara yang harus ada, harus tiada. Tu mungkinun, perkara harus lah. Jaizun. Jadi kudrah, takluk kudrah, takluk iradah sama. Bertakluk hanya kepada perkara mungkinun. Perkara wajib tak berkait dengan kudrah iradah. Mana wajib? Zat Allah, sifat Allah tu wajib ada. Adakah iradah yang menentukan? Zat Allah, sifat Allah tak berkait. Adakah kudrah yang mengadakan zat Allah dan sifat Allah? Tidak berkait. Perkara mustahil pula. Anak Allah mustahil, isteri Allah mustahil. Anak Allah tak ada ni iradah tentukan, tak berkait. Anak Allah tak ada ni kudrah yang mentadakkan, tak berkait. Ada ni hak wajib atau mustahil tidak berkait dengan takluk kudrah dan iradah. Sebab apa? Kudrah dan iradah takluknya sama pada perkara mumkinun, sama pada perkara tu. Tapi takluk kudrah taksir, mengada dan mentakdakkan. Takluk iradah menentu, mentaksiskan, menetapkan, memutuskan. Takluk lain-lain, tapi seperti sama ni pada perkara mumkinun. Yang harus je. Yang wajib tidak ada kaitan kudrah dan iradah. Yang mustahil tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Sebab kudrah ni dia taksir, dia memberi bekah.
Daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Itu fungsi kudrah. Perkara yang wajib, perkara yang sedia kala ada, yang tak terima tak ada sama sekali. Dan perkara wajib sedia kala ada, macam mana kudrah nak mengadakan perkara yang sedia kala ada? Tak ada perkara wajib ni tak terima tak ada, macam mana kudrah nak mentadakkan perkara yang tak terima tak ada? Ada ni hak wajib kan, wajib ada sedia kala, tak terima tak ada. Allah wajib ada sedia kala, terima dak Allah tak ada, tak terima. Jadi Allah ada sedia kala, kudrah ni peseng mengada, nak mengada apa ada dah sedia kala. Satu hijau lagi kudrah ni mentadak, nak mentadakkan Allah. Macam mana Allah ni wajib ada, tak terima tak ada. Ada. Jadi tak kait dengan kudrah. Ada ni. Perkara yang wajib ada sedia kala. Kudrah takluk fungsi dia mengada. Lepas tu nak mengadakan hak Allah, hak ada sedia kala, nak mengada hak ada dah. Bukan kijaan gitu. Lepas tu satu lagi fungsi kudrah mentakdakkan. Dah Allah yang wajib ada nak terima dah tak ada. Tak terima dah nak mentakdakkan benda hak tak terima tak ada. Tu tak kait dengan kudrah. Tu hak wajib, hak mustahil. Anak Allah, isteri Allah mustahil. Hak memang tak ada siap-siap. Dan tak terima nak kata ada sama sekali. Ni hak mustahil. Hak memang tak ada, kemudian tak terima nak ada. Perkara harus ni tak ada asal, tapi kalau ada pun boleh. Tengah-tengah ada, tak ada mula pun boleh. Itu perkara harus. Perkara harus asal tak ada, boleh tak terima ada? Boleh. Sedang ada perkara harus ni, boleh tak ada? Boleh terima tak ada. Tu perkara baru, perkara dipanggil harus. Sekarang perkara mustahil memang siap-siap tak ada. Kemudian satu laginya tak terima nak kata ada. Jadi sekarang ni perkara mustahil memang tak ada dan tak terima nak kata ada. Sekarang anak Allah, isteri Allah tak ada. Kudrah ni peseng mentakdakkan. Dah mentakdak benda tak ada dah. Satu lagi hijau kudrah mengada. Nak mengada macam mana perkara mustahil anak dan isteri Allah ni perkara yang tak terima nak ada sama sekali. Dia tak kait dah dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka iradahnya menentukan pada perkara yang ada ke tak ada. Jadi tak kaitlah juga dengan iradah. Kudrah tidak berkait dengan perkara yang wajib. Kudrah tidak berkait dengan perkara mustahil. Iradah ni pula menentu akan perkara yang akan Tuhan mengada, yang akan Tuhan meniada. Kalau perkara wajib mustahil tidak berkait dengan kudrah yang mengada meniada, iradah pun tak berkait juga dengan perkara wajib dan mustahil. Sebab iradah menentu akan perkara yang Allah akan mengada, dan iradah menentukan akan perkara yang Allah akan meniadakan. Tu. Bila hak perkara wajib ni ada sedia kala, tak terima tak ada, perkara mustahil ni tak ada siap-siap, tidak akan terima ada, maka tak berkait dengan kudrah. Tak berkait dengan kudrah, tak berkaitlah dengan iradah. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil. Bagaimana? Pelik tu bab akidah. Bab akidah tak peliknya gitu kita duk pegang. Tapi kalau dah kitab royak ni boleh cerita ke tak? Tak boleh cerita. Tapi kalau cerita gitu dah cukup ke kan kita ingat ke Allah ada kudrah yang buat. Ada orang faham kita? Ada Allah sedia kala. Lepas tu kita duk pegang kudrah lah yang mengadakan zat Allah gitu. Mustahil kita pegang gitu, tak logik Anak Allah, isi Allah tak ada, kudrah yang awak tak adanya. Ada pegang gitu? Tak ada. Tu kata perkara wajib, perkara mustahil tak kait dengan kudrah Allah. Tak mungkin kita duk pegang ada Allah tu, kudrah Allah yang buat Allah. Tak ada anak Allah tu, kudrah Allah yang mentakdakkan anak Allah. Perkara mustahil ni benda hak siap-siap tak ada. Lepas tu kudrah nak mentakdakkan benda hak tak ada. Dia panggil apa tu? Tahsilul hasil. Tu sia-sia gitu.
Kita nak pergi buang benda tak ada. Pergi buang siapa? Mana siapa tak ada luar? Yelah siapa tak ada. Gilah buang siapa tak ada. Pening kawan tu. Dia kata, no, pergi buang siapa? Kita tengok luar tak ada siapa. Tempat siapa? Dan mana siapa? Tak ada. Dah yelah tak ada. Pergi buang tak ada tu. Tu kena kecek tau. Kena obat tak telang lagi. Tak apa. Benda nak pergi buang benda tak ada. Sekarang ni anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Lepas tu kudrah yang tak ada kan. Atau kita duk pegang. Tapi kita kalau kita ngaji kitab umpama kitab Fatih Baridah ni, oh gitu cara royang kitab. Ni kita duk faham pegangan saja. Tapi cukuplah gian tu, tak ada masalah dah. Ada pun tahu Allah, tahu serba-serbi. Hak wajib Tuhan tahu, hak harus Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu. Macam sebut dah mengelupaskan. Hak harus kita ni tak tahu dak hak kita. Tuhan tahu segala-galanya. Tahu harus. Hak wajib zat Allah, sifat Allah. Allah tahu tak berkaitan dengan zat Allah? Allah tahu tak berkaitan dengan sifat Allah? Tahu, tahu hak wajib. Allah tahu tak perkara mustahil? Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Allah tahu tak? Tahu. Allah tahu tak mati tak sama sekali bagi Allah? Allah tahu tak? Tahu lah sebab mati tu mustahil. Tak tahu juga. Ada ni. Tuhan tahu segala-gala perkara. Hak wajib pun Tuhan tahu, hak harus pun Tuhan tahu, hak mustahil pun Tuhan tahu. Dah tadi kata mustahil benda tak ada, iyalah tahulah. Nak sebut melepas lah. Hak tak ada tahu juga. Tahu kan benda tak ada? Tahu kok tak ada lah. Tahu kan ni. Tak ada duit. Duit tak ada. Tahu tak duit tak ada? Tahulah. Tahu kok mana? Tahu kok tak ada lah. Ke hak tak ada tak tahu? Hak seorang tu tak ada tu lelaki, tak ada bini tu, tahu ke tak? Tak tahu tak ada tu lelaki. Dah kan benda tak ada kan? Tahu ke tak? Tahu lah. Tahu mana? Tu lelaki tak ada dah, mati dah. Tahu tak tahu? Bini tak ada, isteri tak ada, tak tahu. Sampai rumah suruh masak. Mu tak tahu ke bini mu tak ada? Kalau tak ada tahu juga. Tahulah kalau tak ada. Tahu macam mana? Tahu tak ada lah. Mana ni? Hak mustahil, hak tak ada. Dah, hak tak ada tak tahu ke? Tahulah. Tahu kok tak ada. Jadi ilmu hak wajib, hak harus, hak mustahil, ilmu takluk belaka. Kudairah hak harus je. Satu lagi kalam. Kalam pun sama juga. Dia takluk tiga-tiga. Kalam menunjuk atas perkara yang wajib. Wa ilahukum ilahu wahid. Tu. Quran tunjuk perkara yang wajib. Tuhan Quran tunjuk perkara yang harus. Langit bumi ni. Quran tunjuk perkara mustahil. Kalam pun tiga juga. Hak wajib kalam ta'alluq, hak harus kalam ta'alluq, hak mustahil kalam ta'alluq. Jadi sama, ilmu kalam sama. Sama ni takluk asing-asing, tetapi sama pada takluk yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Tinggal dua lagi. Ni nak cerita betul cerita. Siapa ditajuk cerita semula. Dua lagi ni sama dan basar. Hayah tak ada takluk. Kan sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam 7. Hayah tak ada ta'alluq tinggal 6. 2 qudrah, iradah, ta'alluq pada perkara mungkinun, perkara harus. Ilmu dengan kalam ta'alluq kepada perkara wajib, harus dan mustahil. 2 lagi sama dan basar. Sama dan basar bertakluk kepada maujudat, benda-benda yang ada, perkara-perkara yang ada. Sama basar bertakluk kepada perkara yang ada. Perkara yang ada yang ada wajib, ada yang ada harus. Perkara mustahil ada ke tak? Perkara mustahil ada ke tak? Tak ada. Maka perkara mustahil tidak ada kaitan dengan samak dan basar. Tak ada kaitan. Sebab itu perkara yang tak ada.
Jadi perkara ada ni, ada hak wajib, ada hak harus. Kita pergi pada basar, kami istilah basar, melihat. Perkara yang ada yang wajib zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah. Jadi basar Allah melihat tak zat Allah? Melihat. Basar Allah melihat tak sifat kudrah Allah? Melihat. Basar Allah melihat tak sifat iradah Allah? Melihat. Itu melihat perkara yang wajib. Yalah, ada. Hak ada je lah Allah melihat. Hak tak ada Allah tidak melihat. Hak ada. Sifat salbiah, sifat tak ada, Allah tidak melihat perkara yang tak ada. Hak tu panjang huraian lah. Kemudian hak ada yang harus. Mana ada yang harus? Kita ni lah. Tuhan melihat tak kita? Tuhan melihatlah kita. Sebab kita ada. Sebelum kita ada itu, Tuhan tak melihat lagi sebab kita belum ada. Jadi Allah melihat akan benda yang ada. Benda yang ada hak wajib, ada hak harus. Hak mustahil, benda tak ada. Allah tak melihat lah. Anak Allah tak ada. Allah melihat tak anak Allah? Tak ada. Melihat macam mana? Hak tahu serba-serbi, hak tahu. Melihat ni. Isteri Allah ada ke tak? Tak ada. Allah melihat tak isteri Allah? Melihat benda-benda tak ada. Syarik sekutu bagi Allah, Tuhan yang kedua ada ke tak? Tak ada. Allah melihat tak? Syarik sekutu Tuhan yang kedua bagi Allah? Tidak melihat lah. Sebab itu perkara mustahil tak ada. Perkara yang mustahil yang tak ada. Jadi samak basar bertakluk pada perkara yang maujudat yang ada. Ada ni. Ni ini kira-kira ni fardu kifayah belaka ni. Fardu kifayah. Tapi tak lari daripada pegangan kita. Takkan kita pegang Allah melihat anak Allah yang tak ada. Allah melihat isteri Allah yang tak ada. Allah melihat Tuhan yang kedua yang tak ada. Melihat tak ada. Dah Allah melihat belaka kan? Melihat ada. Dah Allah tahu belaka kan? Hak tak ada Allah tahu. Hak tak ada Allah tahu. Tapi hak tak ada pasal tidak melihat. Tapi tahu, tahu belaka. Wajib, harus, mustahil tahu belaka. Hak melihat, hak ada je Allah melihat. Hak tak ada Allah tidak melihat. Kan? Jadi kalau kita ecek hak 6 sifat tu, pecah 3 lah jadinya. Kudrah iradah bertakluk kepada perkara mungkinun, perkara yang harus. Ilmu kalam bertakluk kepada yang wajib, yang harus, yang mustahil. 3. Samak basar bertakluk kepada maujudat, benda perkara-perkara yang ada. Perkara-perkara yang ada. Di huraian sifat 11 samak, sifat 12 bahasa diceritalah berkaitan dengan mendengar akan perkara yang ada dan melihat akan perkara yang ada. Cuma kita cerita ni dulu sebab kita nak review dengan hak kudrah iradah, perkara mungkinun, perkara harus. Kita tambahlah sikit. Nanti sampai tajuk bicara, kita bicaralah pula ilmu kalam, ilmu dan kalam takluk pada yang wajib, yang harus, yang mustahil. Samak dan basar bertakluk kepada perkara yang ada. Gitu je lah. Takluk ni fungsi dia lah. Kemudian kita nak fokus kitanya takluk kudrah mengada taksir. Takluk iradah menentu, mentaksiskan, menetapkan, memutuskan. Ini rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Kemudian kena mati molek kudrah iradah tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Itu kena mati molek. Allah kuasakan, Allah boleh buat segala-gala. Ketentuan Allah pun Allah boleh ubah. Ketentuan mana tu? Hak azali di ilmu Allah. Tu mustahil. Sebab apa? Kalau ketentuan Allah hak azali ni berubah, letak mana iradah ilmu Allah? Tuhan kuasa kan? Sekarang ni berubah ketentuan Allah azali perkara harus ke? Perkara mustahil. Kudrah iradah tidak berkait dengan perkara mustahil. Nak kena faham tak ni? Ni ada orang ngajar pesen tu. Tuhan kuasa kan? Ke mana dia nak ubah hak ketentuan dia pun? Dia kuasa.
Ni panggil tak ngaji molek ni. Berubah ketentuan Allah azali perkara harus ke? Perkara itu mustahil. Kalau ketentuan Allah pada azali berubah, di mana ilmu iradah Allahnya? Bawa pada jahil Tuhan kalau gitu. Jahil Tuhan ni harus ke? Mustahil. Jadi berubah pun mustahil lah. Dan Allah kuasa. Kuasa Allah hanya kepada perkara mungkin, perkara harus, perkara mustahil tidak berkait. Nak kena kemana ni? Kalau gitu kok Allah kuasa, hak mustahil Allah kuasa. Allah kuasa mematikan zat Allah, gitu. Tak Allah kuasa kan? Dia nak mati dia mati lah dia. Mati Allah ni perkara harus ke? Kan mustahil? Tak kait dengan kuasa Allah. Kudrat Allah hanya perkara yang harus. Allah kuasa kan? Setakat Allah nak buat anak seorang, pada dia nak buat pun Allah kuasa. Pelik apa ni nak buat anak seorang? Allah kuasa kan? Allah nak buat bini seorang, biar ke dia nak buatnya, dia kuasa kan? Allah kuasa kan? Allah nak buat Tuhan yang kedua sebagai pembantu, Allah buat, Allah kuasa kan? Hak tu perkara harus ke? Anak bini Tuhan yang kedua perkara harus ke? Kan mustahil. Tak kait dengan kuasa Allah. Kena ngaji molek lah ni. Tak kena raya hak tukar ceramah pun huru-hara. Dah kuasa serba-serbi harus. Bukan hak mustahil. Ada ni. Jadi berubah ketentuan Allah azali mustahil. Dah kata ketentuan berubah, tu catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Kita bicara semula lah. Kita bicara hak azali ni, bicara sifat Allah, sifat iradah, menentu sedia kala, sifat ilmu, mengetahui sedia kala. Itu bicara hak azali ni dulu. Hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz kita bicara tambahan lah. Dan kitab Pati Paridah kita tak bicara ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian kita pula cerita tadi takluk qudrah iradah, rukun iman yang keenam. Rukun iman keenam pun cerita hak azali juga. Tak cerita hak Lauh Mahfuz hak baru ni. Lauh Mahfuz catatan malaikat kemudian, bukan sedia kala, bukan azali. Kerukun iman kita mana? Qada dan qadar, ketentuan Allah pada azal, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan gitu? Ketentuan Allah pada azali dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ke mana rukun yang keenam? Ketentuan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ke mana kita bicara rukun yang keenam? Bukan rukun iman yang keenam, kita pendek qada ketentuan azali. Bukan gitu. Ke qada ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Hak rukun iman dulu tu rukun iman. Memanglah ketentuan Allah ni tiga, hak azali, catatan malaikat di Lauh Mahfuz, catatan di budak umur 4 bulan dalam perut ibu. Betul. Tapi yang kita duk bicara rukun iman yang keenam, ketentuan mana? Ketentuan azali. Yang nak bicara iradah dengan ilmu ni. Kita bicara ni dulu. Betul kalau nak bicara bab qada Allah, bicara hak azali dulu. Ni dah qada Allah Lauh Mahfuz lalu dah. Dan mana rukun iman yang keenam? Ketentuan azali mana? Kita bicara ketentuan azali dulu. Rukun iman yang keenam. Ni rukun yang keenam pun tak luluh ni. Simple sikit je. Tapi kena ngaji molek. Macam dia sebut seolah hakikinya bahagian masing-masing. Gitu je lah. Kalau bahagian kita bahagian baik, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak bagi bahagian, belajar hujung dunia, dia kenali ramai, mengarah kitab, menulis kitab. Kalau kita kata kat taraf international, bukan taraf tempatan, dak taraf international, dikenali. Tiba-tiba tak ada bahagian, sampai di iradah, sampai di rukun iman keenam, salah. Itu tak ada bahagian. Itu jelah. Jadi balik pada hakikinya, bahagian masing-masing. Itu je. Jadi makna hak kata qudrah iradah takluk pada perkara harus, kena mati molek ni. Hak wajib, hak mustahil tidak berkait. Tak. Ini
Orang-orang pun ada orang pelik ni tanya. Tuhan kuasa kan buat segala-gala yang harus. Tuhan kuasa dah nak buat satu benda yang sangat berat. Apa benda Tuhan kuasa? Janji benda harus. Berat sampai Tuhan tak nak akal. Dia kau tu pula pening nak jawab pun pening. Sekarang ni Tuhan kuasa dak buat benda yang berat. Kita kata Tuhan kuasa itu benda harus je, bukan benda mustahil. Tapi berat pelik ni sampai Allah pun tak boleh nak akal. Itu mustahil. Kan mustahil tak kait kudrat Allah lalu dah. Benda berat ni benda harus. Tapi berat sampai Allah lemah tak kuasa nak akal. Mustahil lalu dah tu. Maka kudrat Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Mati setakat tu je. Kalau di situ Allah kuasa dak buat benda berat. Benda berat dengan benda harus. Bukan benda mustahil. Kita kata kuasalah. Tapi ni berat pelik. Berat. Akhirnya Tuhan selalu buat. Tuhan dia pun tak boleh nak akal. Tak tahu ke berat setara tu. Nak ke berat. Tiba-tiba berat sangat. Akhirnya Tuhan pun Allah beratnya. Tuhan tak boleh nak akal. Itu mustahil tu. Lepas Tuhan kuasa ke tak? Kuasa Tuhan tidak berkait dengan perkara mustahil. Dah lemah nak kata lemah ni hak di bawah kuasa tak boleh buat, timbul lemah. Mana ni? Dia timbul lemah ni hak di bawah kuasa. Tiba-tiba tak boleh buat, lemah lah orang panggil. Kalau bukan di bawah kuasa, tak boleh nak buat, tak panggil lemah. Mana? Kalau bukan bawah kuasa kita lah, bukan bawah bidang kita. Orang mari tolong kita, minta maaf. Itu bukan bidang kuasa kita. Lemah kamu. Tak boleh kata lemah gitu. Sebab bukan bidang kuasa kita. Bidang kuasa kita dah. Tapi tak berani, nakut, lemah sungguh lama ni. Kuasa ada, boleh kata lemah. Kuasa kita dah, bidang kita dah. Tapi orang tak tolong, tak boleh nak buat. Lemah sangat lama ni, kengih mu ni. Kuasa je banyak, tapi kengih, tak berani, nakut, boleh kata lemah. Tapi kalau bukan bidang kuasa kita, mari tanya kita, minta maaf. Lepas tu bukan bidang kuasa saya. Lemah mu. Dah kena dia tu. Kerana bukan bidang kuasa kita pada lemah. Ada ni. Jadi nak kata lemah ni di bawah bidang kuasa. Tidak boleh buat pun panggil lemah. Kalau bukan hak bidang kuasa tak boleh panggil lemah. Contoh ginilah. Contohnya gua ni, pisah. Bidang dianya kerak. Kerak ni pula kerak benda lembut. Macam mana kalau pisah tajam? Boleh nak kerak besi? Itu bukan bidang dia, bukan kerjaan dia tu. Kalau gitu kau tupu lah pisah. Tak ada kata tupu. Sebab bukan bidang kuasa dia tu. Ada ni. Benda lembut sangat. Tapi tak gerak. Tupu gelenyih apa? Yelah. Pisah. Kat korban tu kan. Nak iris daging tu. Allah lah. Apa? Tupu gelanya. Boleh kata tupu. Sebab daging tu kerja pisah. Tiba-tiba bau saja pisah. Tupu. Mana? Boleh sebab kerja dia. Mai kata pisah mutajam sangat tu iris tiang besi. Tak boleh lah. Tupu. Tak dia kata gitu. Tak ni. Tak boleh kata bukan hak dia. Bukan kerja dia. Macam ginilah kita kata gagah. Kalau sebut kata gajah, gagah. Gagah Kalau balok tu dia eret barang-barang je. Kalau gagah sangat gajah, sudah panjat pokok balok sebelum kena tebang, sudah panjat. Balok tu dia boleh heret. Hak tu tanah, hak tebang dah. Dah kata gagah sangat gajah, sebelum kerak sudah panjat pokok. Sebelum kerak tu panjat. Dia tak boleh panjat. Lemahnya gajah. Pokok tak boleh panjat. Tak boleh jawab gitu. Tak boleh kata gitu. Bukan kerja dia. Hak jenis nak panjat tu panggil monyet. Panggil beruk. Tu kerja dia. Kalau beruk, kalau monyet boleh panjat. Lepas tu suruh dia tarik
balok siap kerak dah ni. Tak boleh, lemahnya. Bukan kerja dia tu. Ada ni. Nak kata lemahnya kerja tu. Tak boleh buat apa panggil lemah. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan kudrah Allah. Lemah ke? Tak boleh kata lemah. Perkara haruh ni. Perkara haruh ni bukan Tuhan yang buat. Lemah lah. Berlaku satu perkara di dalam alam kepunyaan Allah ni, itu benda haruh belaka. Tiba-tiba bukan Tuhan yang buat. Bila bukan je Tuhan yang buat, jadi lemah lalu dah. Faham ni? Sebab tu orang berpegang ada perkara berlaku bukan perbuatan Allah, dia berpegang Allah lemah. Sebab perkara yang berlaku yang bukan Allah buat tu perkara haruh. Tiba-tiba bukan Allah yang buat, lemah lalu dah. Dah kuasa. Tuhan kuasa, qadir, amat kuasa hak perbuatan dia belaka. Ada. Kenapa kalau dua Tuhan jadi binasa langit dan bumi? Sebab lemah. Lemah ke mana dua Tuhan? Wak molek lah dua Tuhan sama-sama kuasa. Tak. Dua Tuhan lemah lalu dah. Lepas tu binasa langit bumi. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan kata Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit bumi. Binasa kok mana? Ni kena ngaji dalam kitab pula dihurat. Kalaulah berlawanan dua tu, memanglah ni buat ni perkacau, punah ranah langit bumi. Itu jelas apa? Tapi kalau dua Tuhan tu bekerjasama, kalau bekerjasama, bekerjasama ni dua peseng pula bekerjasama ni. Satu pesengnya bagi kerja, satu pesengnya semua kerja buat sama-sama. Dia dua pula tu bekerjasama dua Tuhan. Binasa juga langit bumi kalau pun bekerjasama. Kemudian kok jalan mana? Jadi binasa juga langit bumi. Binasalah sebab Tuhan lemah. Bekerjasama ada dua cara pula. Ada dua cara. Satu bekerjasama dengan bahagi kerja. Mana ni? Sama dah panggil dah. Okey, awak buat kerja bahagian tu, awak buat kerja bahagian tu, dia panggil dia sama dah. Contoh, kita buat gotong royong dalam masjid, saya, luar masjid, halaman awak. Kerja sama dah orang panggil. Dia sama tu. Adanya tak payah. Kita sama-sama buat dalam masjid tu siap, kita sama-sama buat luar pula. Dia sama dah orang panggil. Dia sama ke? Buat asing-asing, dia sama ke? Buat sekaligus, dia sama juga. Mana ni? Kalau kata dalam masjid separuh orang gotong royongnya, separuh lagi buat kerja luar. Dia sama juga. Tahu ramai mana hok mari. Kita buat sekaligus buat dua siap hok dalam sama-sama. Lepas tu ada masa lagi kita pakat kat luar pula sama-sama. Itu panggil sama juga tu. Jadi kalaulah Tuhan bekerjasama dengan buat kerja asing-asing. Satu Tuhan uruh bumi, satu Tuhan uruh langit. Tu asing-asing tu. Tuhan yang uruh bumi, langit bukan hak dia. Tuhan yang uruh langit, bumi bukan hak dia. Kalau gitu lemah. Lemah kan? Lemah lah, bukan dia bukan hak dia belaka. Lemah waktu tu. Bayang tak ni? Walahan ni cerita sama Tuhan dah ni. Bekerjasama berasing-asing kerja jadi lemah Tuhan. Macam mana Tuhan satu tapi ada benda yang bukan Tuhan buat, makhluk buat sendiri. Kuasa Tuhan kita ni sama Tuhan ni. Tuhan bumi satu, Tuhan langit satu. Dua-dua lemah. Sebab apa dua-dua lemah? Sebab Tuhan bumi, langit bukan hak dia. Tuhan langit, bumi bukan dia. Lemah. Kalau lemah, binasalah langit bumi. Dua-dua Tuhan lemah, hati binasa juga tu. Walaupun berasing kerja. Tapi cuma Nabi faham molek. Dua Tuhan, sama-sama Tuhan, bekerjasama gitu pun jadi lemah kedua-dua. Macam mana satu Tuhan tiba-tiba dalam hak makhluk Tuhan ni, bukan Tuhan yang buat, makhluk yang buat sendiri. Kuasa gitu Tuhan. Sama Tuhan pun kalau bukan hak dia jatuh lemah. Ni satu Tuhan, hak dia belaka, langit bumi hak dia, tapi ada benda yang makhluk yang buat sendiri, bukan Tuhan yang buat. Jadi makhluk jadi Tuhan pula dah jadinya. Rapah hak Tuhan.
Lemah lah Tuhan kalau pasal tu. Ni. Dah kuasa macam mana? Hak dia belaka. Sama juga kalau kerja sama. Dia sama lemah juga. Apa lemah? Allah. Benda kecil gitu siapa dua Tuhan nak buat. Kengenya. Tengok. Mana satu benda, dua-dua Tuhan buat seketok. Kerja sama. Tapi kalau benda tu kecil, dua Tuhan kau nak buat. Kecil peh kita pun. Dua Tuhan nak buat. Kecil peh tu. Kecil sangat tu kecil peh lah. Oh, halus siap. Kecil peh. Halus siap. Gitu. Betul tau. Allah. Benda halus siap. Siapa dua Tuhan buat. Pasal apa Tuhan gitu? Lemah. Jadi kalau kita sama gitu. Bila lemah, binasa langit bumi. Tuhan apa gitu kalau dua? Macam mana kalau satu benda Tuhan bersatu tapi bersama dengan makhluk. Tu jatuh lemah Tuhan. Tu tak kenal Tuhan belaka tu. Ada ni. Lepas tu hak Tuhan kuasanya, hak dia belaka. Semua hak dia belaka. Hak mana ni? Hak haru-haru. Hak wajib atau mustahil tak kait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk bicara dulu kudrah, ini bicara iradah. Kejap sini clear rukun iman yang keenam. Sekalian perkara harus yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Qada ta'alluq iradah, ta'alluq takhsis, ta'alluq tanzih qadim. Sampai masa berlaku Allah yang melakukan, itu qadar. Ini ta'alluq kudrah tanzih hadis, kekuasaan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, ta'alluq taksir. Ini rukun iman yang keenam. Sekalian perkara yang berlaku, qada dan qadar sekalian. Apa dia qada? Ni jalanan Imam Asy'ari dah ni. Qada tak menentu. Tu menentu tu qada. Dia panggil takhsis. Tu qada. Menentu. Apa makna menentu? Menentu makna menetap, memutuskan. Itu qada. Qada dengan makna al-hukmu, memutuskan, menetapkan. Menentu, memutus, menetapkan pada sedia kala. Apa yang Tuhan menentukan pasti berlaku. Apa yang Tuhan tidak tentukan pasti tidak berlaku. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Nabi kata, barang yang Allah kehendak pasti akan berlaku, barang yang Allah tidak kehendak pasti tidak akan berlaku. Jadi semua yang berlaku ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila yang berlaku ni kehendak Allah, jadi kita terikat tak? Terikat. Kita dipaksa ke tak? Kita dipaksa pada hakiki. Memang bila semuanya Allah netu dah, Allah netak dah, Allah mutu dah, kok mana lagi? Allah netak, Allah mutu bukan makna Allah paksa. Lepas tu makna apa? Sini pun apa makna menentu sebenarnya? Maknanya takhsis, menentu, menetap, memutuskan. Kalau Allah telah menetap, memutuskan, tak dipaksa apa laginya kita ni. Terikat dan dipaksa. Itu Jabariyah. Hakikinya memang Jabariyah. Cuma Jabariyah ni salah kerana tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib isbatkan, letakkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan pun hakikinya qada dan qadar Allah. Terikatlah, dipaksalah hakikinya. Sebab apa? Sebab rukun yang kena hak dia belaka. Rukun yang kena kan mudah je kan. Apa makna hak Tuhan belaka? Tu je. Tak kerti tu. Hak Tuhan belaka. Payah kadang-kadang kalau dah pegang akidah yang sesat. Dia ada gay wak kerah. Tak mau buang akidah sesat, banyak soal pula dah. Begitulah, beginilah, begitulah, begini. Ingat baik, kita pegang akidah sesat dengan kejahilan kita berat dah. Kita mempertahankan akidah sesat.
Walaupun kita ngaji dah lagi berat daripada sesak akidah pada masa jahil. Lepas tu kita ngaji, Allah salahnya pegangan, taubat segera, buang akidah tu segera, pegang kejap dengan rukun iman yang keenam. Kemudian timbul persoalan di minda kita, di otak kita. Kita tak tanyalah tu untuk hilang mari gangguan-gangguan, tak ada masalah tu. Tapi kejap dulu kami kenang ni, hak dia belaka. Payah. Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka Jabariyah. Hakikinya memanglah. Kat mana lagi? Pegang kita tu zahir kita. Dah buat pegang mana? Kata pegang kita. Taubat tu sesak tu. Ni pegangan ni hak Tuhan belaka. Rukun yang kena. Dah kalau qada pun hak dia, buat pun hak dia belaka. Qada pun hak dia, qadar buat pun hak dia. Nak kata apa lagi? Kalau hak Tuhan belaka dah kita, hak Tuhan belaka kita apa laginya? Kita ada gak giang kita, giang mutlak bebas. Kalau gitu gak hak Tuhan belaka, hak kita belaka, kita berlawan dengan Tuhan. Tengok siapa menang. Ni tak kenal diri, tak kenal Tuhan ni. Tak kenal diri, tak kenal Tuhan orang panggil ni. Dia berpegang dia ada kuasa mutlak. Siap. Ni tak kenal Tuhan ni. Jadi dia khalik juga, dia penjadi juga, dia qadir juga, dia kuasa juga dianya. Dah makhluk lemah. Apa hal lemah tu kat mana? Lemah buat langit, lemah buat bumi. Tu dak panggil lemah gitu. Lemah ni tak ada apa, tu panggil lemah. Tak ada gasa, tak ada lah tu panggil lemah. Gimana? Cuma kita nak jaga, takut terundur jadi Jabariyah. Hakikinya memang Tuhan belaka tu hakiki dia. Tapi kita ahli sunnah wajib kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tu. Tapi pilihan dan perbuatan jangan lucuk daripada hak dia belaka. Pilihan dan perbuatan lucuk daripada hak dia belaka, terlajak jadi qadariyah pula. Mana? Bila hak dia belaka, baik ke jahat, hak dia belaka. Macam sebut sebelum, kita bukan kata terikat, kita bukan kata dipaksa. Kita tidak terikat, kita tidak dipaksa, sebab apa yang berlaku di kita hak dia juga. Kita terikat ke mana? Tak ada terikat lah, kita tak ada. Kita dipaksa, tak ada kita nak dipaksa ke mana. Hak berlaku tu Tuhan buat belaka. Ada ni. Ada ni. Cuma kita kata kita terikat, pilihan kita terikat dengan qada dan qadar. Pilihan kita dipaksa dengan qada dan qadar sebab zahirnya kita sandar di kita memilih. Zahirnya kita sandar berusaha buat tu di kita. Okey, kita sandar kita. Tali sunnah kita bukan kata sandar kita wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Kalau hamba ada pilihan dan perbuatan, terikat tak dengan qada dan qadar? Terikat orang kita sebut terikat. Tapi hakikinya terikat pun tidak sebab kita tak gapo pun. Hakiki terikat pun tidak. Sebut terikat dipaksa ni kita pandang pada zahir. Zahir kita memilih, kita melakukan. Apa yang kita pilih baik ke jahat, terikat tak dengan qada dan qadar? Terikat. Hak dia belaka, ketentuan dia belaka tu. Itu rukun iman. Ni nak faham sini ni. Kalau tak faham sini kau, ketentuan Allah bukan makna kita dipaksa, kita bebas kita bebas kok mana pula. Jadi ketentuan Allah kita bebas. Kalau ketentuan Allah kita bebas, kita tak terikat dengan ketentuan Allah, power kita ni hak Tuhan letak kita boleh cari hak lain ni. Ke mana? Ke kita ni macam mak ayah je. Mak ayah letak mutu, anak kata tu dia, kita pandangan kita. Ke mana? Mak ayah tegah dah, letak mutu mak ayah ni. Terus kata dah mak ayah. Anak kata mana? Tu dia. Walau kita nak kok mana pun.
Jadi kalau Tuhan letak Tuhan mutu, kita bebas pula. Jadi Tuhan ni macam mak ayah kita je, boleh lawan pula dah. Ini semua tak makrifatullah belaka ni. Tak kenal Tuhan pasal gini ni. Nah, ni Mu'tazilah pasal gini ni. Oh, kalau gitu letak mutuh maksa kau buat benda jahat, kita kena hukum zalim Tuhan. Ha, tu Mu'tazilah. Ha, tu Mu'tazilah. Mu'tazilah lalu dah tu. Pada ni. Lepas tu kalau Allah tak letak, Allah tak mutuh perkara jahat tu, Allah tahu je kita menentu dan memilih segi perbuatan jahat, barulah kita kena hukum, barulah adil Tuhan. Itu alasan Mu'tazilah. Dia rombok hukum yang kena. Hukum yang kena cukup-cukup jelas. Qada hak Tuhan baik jahat. Jelas hukum yang kena ke mana lagi. Tak? Mu'tazilah dia pakai akal dia. Hak hukum iman yang kena, hak Nabi kata terang-terang. Khairihi wa syarrihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi kata terang-terang dalam hadis sahihnya, engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah baik dan jahat. Jelas dalam hadis Nabi. Tak ada. Oh, jahat bukan Tuhan. Kalau jahat Tuhan juga terikat kita kena hukum zalim Tuhan. Ini Mu'tazilah. Kita ahli sunnah zalim apa hak dia? Kalau dia nak buat guna pun. Di zalim ni gapo zalim? Zalim ni retah hak orang pada perkara yang tidak diizinkan oleh tuan dia, tu panggil zalim. Kita retah mata tengok benda Tuhan larang, zalim lah kitanya. Kita guna telinga dengar benda Tuhan larang, Tuhan pemilik yang sebenar, zalim lah kitanya. Tuhan ni dia retah, dia netu, dia netak jadikan seseorang dia sendiri kan. Kemudian dia bubuh neraka seseorang dia sendiri kan. Nak zalim ke mana hak dia? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik kan. Tak ada hukum atas engkau ya Allah. Nak zalim ke mana hak dia? Ke mana dia nak bubuh mana pun? Kau kan eh? Hak dia mana dia lah. Macam contoh macam hak kita. Kau nak kita pagar kita. Kita nak tanam durian kat mana, nak tanam sayur kat mana, nak tanam lada kat mana, soal awam dia. Nak tanam bunga kat mana, kau nak kita lah. Ni apa ni tanam lada muka pintu? Kau nak kita, rumah kita. Sibuk amdemu. Orang tanam lada belakang rumah. Tu aku nak tanam lada depan pintu, biar je lah. Kau mana? Kau nak kita nak ke depan rumah kita, kawasan rumah kita. Oh, durian muka tangga dia tanam. Oh, biar dia lah. Hak dia. Kau mana? Itu contoh. Rumah kita nak letak perabot ni kat mana, hadap ke mana, ke mana kita lah. Dia cara apa rumah orang? Tak betul gitu. Orang tamu kena buat gini. So sibuk lah rumah orang. Kan dia nak buat guna pun. Ke mana? Hak Tuhan, hak dia belaka. Dia nak buat mana dia ubah lah. Dia nak buat syurga, kurniaan. Dia nak buat neraka, keadilan. Dah, kata je kitanya. Ada orang kata cerita bab qada qadar tu, dia kata dak cerita lagi tu syurga neraka Tuhan letak dah, dia kata. Oh, kalau cerita syurga neraka Tuhan letak dah, kiamat orang, dia kata kejut. Apa gitu guna pelik orang kita ni. Dia kata tu baru cerita segala-gala atas dunia tu Tuhan belaka. Kita dak bukan segala-gala atas dunia, segala-gala sungguh dunia akhirat hak dia belaka. Oh, kalau gitu cerita kalau kata syurga neraka Tuhan tetap dah, gelepor orang dia. Tapi realiti dia gitu. Orang ni syurga neraka Tuhan tetap dah belaka daripada azab. Oh, kalau gitu kau kita lihat apa? Apa? Kita buat apa sekarang ni? Kita belajar, kita buat amal. Alhamdulillah lah tu. Mudah-mudahan ada bahagian lah tu. Kalau gitu malah buat apa-apa tak sebab lepas tu nak masuk neraka lah tu. Gitu nak kata kau ni lagi. Nak neraka tambah. Lepas tu nak belajar, nak beramal. Satu bahagian kita lah tu. Belajar beramal tu hak Tuhan belaka tu. Ada ni. Dia kata kalau sebut kata Tuhan tetap dah neraka, wahara orang. Memang lah. Tuhan tetap dah segala-gala perkara. Tuhan tetap belaka dah.
Nabi kata, riwayat bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau karramallahu wajhah, Nabi katanya, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'adul jannah. Nabi kata, tidak adakah kamu seseorang pun melainkan Allah Taala telah tetapkan tempat kembali di neraka ataupun tempat kembali di syurga. Maka sahabat pun tanya, afala nattaqil ala kitabina. Dah kami gantung gitu. Nabi kata tak, i'malu faqulu muyassar lima khuliqalah. Beramallah kamu, seseorang sesungguhnya sebenarnya tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Maka hadis itu panjang. Nabi kata, orang yang ahli bahagia, ahli syurga akan dipermudahkan dengan amalan ahli bahagia ahli syurga. Orang ahli neraka, ahli syaqawah ahli neraka, Tuhan akan permudahkan jalan pada ahli neraka. Itu je kan. Sekarang ni kita mudah ke mana? Mudah-mudahan lah sampai ke akhir Tuhan qadakkan bagian kita kebaikan. Orang kafir tu dia mudah kat mana? Mudah kat kafir. Bagian dia neraka lah tempat dia. Tuan tetap dah syurga neraka. Patutnya kau soal atas kat tu sudah ni. Tapi dia kata kalau sebut sampai tahap tu, kejut orang dia kata. Tak kejut kalau ada rukun mak kenang. Tapi ni orang cerita. Ni dia berpegang rukun mak kenang. Tapi takut ni nak cerita dia kata. Kalau cerita siapa ke syurga neraka Tuhan tetap dah orang kali wahara dengar. Apanya? Rukun iman kenang kan? Hak dia belaka. Ada. Dunia pun hak dia, akhirat pun hak dia. Hak dia belaka. Dia tetap belaka dah. Dia tetap belaka dah, apa dia lagi? Tak ada pelik-pelik pun. Tak ada uhara. Uhara tu tak ada lagi hukuman kenal. Tak ada ni. Tu kena muhasabah molek tu. Kena muhasabah molek. Macam mana boleh jadi siapa? Rukun yang kenal tak ada di akidah. Kena muhasabah molek. Tak ada. Hak dia belaka, hak Tuhan belaka. Rukun yang kenal pendeknya, hak Tuhan belaka. Dah kita apa? Kita ada juga, kita Tuhan lah kalau gitu. Hak zahir memanglah, hak zahir berlaku sekarang lah hak zahirnya. Tapi apa yang berlaku tu hak dia belaka, hak Tuhan belaka. Pegangan kita lah. Cakapan kita letak kita tak ada salah sikit habuk pun. Jangan balik pelik pula. Mari mana mak? Mak tak ada. Tu Tuhan. Pelik pula nak mari mana mak Mak gimana? Tak ada mak gimana-mana. Tuhan gimana-mana. Oh siap. Oh jangan. Ni terlajak orang gini. Kita lah. Saya, awak. Cakap zahir tak ada salah apa. Lepas tu diingatan hati kita, tak ada perbuatan Tuhan, perbuatan kita. Tu orang awam, tak ada salah apa pun. Jadi sekarang ni banyak benda yang nak kena cerita semua. Nak kejap pegangan, rukun yang kena satu hadah. Hak jenis tak ada kita kalau bukan mana siapa perangkat, kalau kita ingat kita yang kita rasa kita yang buat, kita rasa kita yang kuasa. Tu tak beriman lagi tu. Islam dia isi je tu, dia kata Allah siap. Dan kita rasa kita kuasa. Kata Allah kuasa, tapi rasa di hati kita kuasa. Tak beriman gitu. Islam pada isi je. Kata mari mana pula pesing gini. Lepas tu dikatakan orang ni pula menjadi tempat rojokan fatwa satu-satu negeri. Bukan Terengganu lah, negeri lain. Dia jadi tempat rojokan. Rujukan apa dia ajak karut gitu. Selagi kita rasa kita kuasa, kata Allah kuasa, tapi kita rasa kita kuasa, tak beriman lagi. Islam saja je, Islam pada isi je dia kata. Ni nak kau mana pula ni? Kita cerita bab iman. Iman apa dia iman? At-tasdiqul qalbi ni dalam paridah kita. Benar hati ni pegang kejak di hati. Kalau pegang kejap hati rasa tak rasa bergantung pada basirah, kekuatan dalaman. Itu kurniaan Tuhan. Itu kurniaan Tuhan. Apa gini lajak gitu lalunya? Hak cakapan asbab. Hak ingatan dalaman kita lupa kepada Tuhan, itu hati orang awam, tak ada salah tu. Tapi di pegangan tetap dah. Segala-gala qada dan qadar. Segala-gala qada dan qadar Allah, segala-gala hak Allah. Bila segala-gala Allah, segala-gala hak dia belaka. Gitu rukun mak kenal. Mati molek. Pegangan.
dak rasa, dak ingat, tak mari, tak hadir, dak syuhud, waktu bab lain waktu. Hok tak ada langsung hukum yang kenal perbuatan kita lah, pilihan kita satu perkara. Hok ni pula pegang dah hok Tuhan, kena rasa pula di hati nak pergi ke mana hok tu. Ni salah belaka ni. Ni salah ngaji kita hakikah. Syariat tidak mantap, pegangan tidak mantap. Tak faham iman tu apa dia. Hok bab rasa, bab hadir, bab syuk tu maqam ihsan, itu cerita lain hok tu. Kita duk cerita bab iman. Jadi dia kena, kata kena ukur iman tu. Tuhan letak pun bukan makna kita dipaksa. Pula dah Tuhan letak bukan makna kita dipaksa. Dah Tuhan letak ada benda kan. Dah kita macam umpama wayang kulit. Lah hakiki dia. Wayang kulit tu, gerak dia Tok Dahlang yang buat. Wayang kulit tak ada benda, tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Gitu hakiki kita. Gerak-geri kita segala-gala sekalian qada qadar. Kau mana lagi kita ni ukur mak kenal. Gitu je. Cuma jaga tadi je. Kita di sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan batang hak dia juga hakikinya. Dah. Pegang kejap sudah salah. Sudah korek dah selesai. Dia asal Mu'tazilah itulah perkara jahat. Tapi sekarang ni timbul bukan perkara jahat, baik jahat pun hak kita jadinya. Hak kita mutlak. Kita ahli sunnah berpegang hak kita. Kalau tak berpegang hak kita jadi Jabariyah. Tapi hak kita pun bukan mutlak, terikat. Kalau tak terikat jadi Qadariyah. Jadi nak lari daripada Jabariyah, dia tak jaga hak Qadariyah pula. Mana apa orang lain ni tak kenal Jabariyah Qadariyah tu guna. Sebab orang ni tak mau cerita Jabariyah Qadariyah. Jangan duk cerita kau Jabariyah Qadariyah, tak ada dah dia, tak ada warna. Pun tak ada Jabariyah, pun tak ada Qadariyahnya. Orang kata tak ada dah, tanya dia. Dia kenal tak Jabariyah Qadariyah ni? Tak kenal sebenarnya. Kalau kenal Jabariyah Qadariyah, lari daripada Jabariyah, wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan itu Jabariyah. Lari daripada akhir Jabariyah. Kemudian berpegang ada ikhtiar dan usaha. Jaga Qadariyah itu usaha mutlak hak hamba. Jangan pergi situ. Duduk ahli sunnah wal jemaah. Dan itu usaha ahli sunnah jemaah ni sekadar mana? Itu usaha duduk di bawah rukun iman yang keenam juga. Hak dia belaka. Habis kat tu. Lalu hak dia belaka, kenapa kita wajib berpegang dia itu usaha? Sebab dia sandar kita. Kenapa dia sandar kita dalam Al-Quran? Walaupun kita tak ada. Jangan tak tanya lah. Dia tanya lah. Ayat biasa guna kok, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah. Tidak mengubah satu kaum melainkan kaum tu mengubah. Itu dipanggil kita ada ikhtiar usaha. Tapi bukan berubah kaum. Terdetik di hati pun hak dia. Berkelip mata pun hak dia. Berubah satu kaum ni bukan hak dia. Mana hukum yang kenalnya? Dan Tuhan sandar kepada kaum tu, itu kata kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tambahan pula asal ayat tu, kaum tu berubah daripada beriman dan taat Tuhawi bagai-bagai kurnia, akhirnya dia tidak beriman, tidak taat Tuhan pun timpa bagai-bagai musibah. Kenapa jadi gitu? Dia. Siapa sandar ke dia? Sebab itu benda jahat. Benda jahat memang tidak sandar ke Tuhan. Tapi sebenar-benarnya segala-gala hak dia belaka baik dan jahat. Tak payah ke ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ambil ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan nikah ni Tuhan kata kita yang sembah. Sudah situ badan dah ayat. Atau kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi yang lagi daripada rukun iman kenal, hak dia belaka. Sudah, kat tu je. Tak ada susah, tak ada payah pun. Ni kita ni hak iradah. Mana hak kudrah. Perkara harus yang berlaku ni ketentuan Allah. Ta'alluq takhsis iradah. Menentu, menetap, memutuskan ni iradah.
Lepas tu kudrah, taksir, mengada, meniada semua berlaku ni datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Habis kan? Mana hak berlaku ni? Hak kudrah iradah Allah. Hak Allah netu pula selaras dengan ilmu Allah bagi pada ilmu pula. Tapi kita bicara ni adalah hak azali, rukun iman yang keenam, ketentuan Allah pada sedia kala. Kemudian barulah cerita hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz, catatan di budak umur 4 bulan. Tapi bicara hak iradah terlebih dahulu, hak azali. Tapi hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz pun itu pun ketentuan Allah juga. Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Malaikat akan diperintah mencatat di Lauh Mahfuz. Tak lagi daripada kudrah iradah dah ke semua. Hak malaikat catat tu pun qada dan qadar Allah. Hak malaikat catat tu pun qada dan qadar Allah tu. Sebab apa? Sekalian hak Tuhan belaka. Mana? Sebab sekalian hak berlaku ni perkara yang mungkin, perkara yang harus. Perkara harus mari daripada ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah. Semua perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'alluq oleh iradah pula akan yang baik dan yang jahat. Nak pergi pula pada perkara jahat ni. Ni pergi pada perkara jahat pula ni. Panjang bicara ni berkaitan dengan perkara jahat. Selesai bicara perkara jahat, muka surat 22 tu pula pergi kepada bicara redha. Redha ni bukan bicara tauhid, redha ni bicara tasawuf ketaatan batin. Tapi dia pergi bicara redha pula. Perkara jahat qada Allah, wajib redha. Redha dari sudut mana? Ni. Faham tak ni? Ni kitab Pati Faridah. Ambil molek ni. Jadi panduan molek orang kitab Pati Faridah ni. Jadi sekarang ni nak masuk kepada perkara yang jahat. Perkara jahat pun perkara mungkinum juga. Bukan mungkinum lah. Perkara yang harus berlaku, harus tidak berlaku. Boleh terima berlaku kan? Orang buat perkara jahat boleh terima, akal boleh terima, tak mustahil. Orang orang tinggal perkara jahat, akal boleh terima. Jadi mungkin juga tu perkara yang harus pada akal juga. Jadi hak qada tu hak qudrah iradah juga lah. Segala-gala termasuk perkara yang jahat. Tapi dari segi percakapannya macam mana? Letak atur pula situ. Ini berkait dengan perkara yang jahat. Tapi Mu'tazilah dia tergelincir berpunca daripada perkara jahat. Kalau qada Allah juga, Allah letak, Allah mutus juga berlaku, kita kena hukum zalim Tuhan. Maka tak ada ketentuan Allah perkara jahat, Allah hanya mengetahui. Tapi sekarang ni berat lagi di Mu'tazilah, baik jahat pun Allah mengetahui je, bukan Allah menentu, bukan Allah letak, bukan kita dipaksa. Ini berat daripada akidah Mu'tazilah. Wallahu a'lam.